borak saja saja pasal kita nak jadi ibu macam mana, pasal kita nak jadi mak-mak macam mana kan. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat pagi semua. Jumpa lagi pagi ni dalam Borak Pagi dengan Kak Ija. Borak saja pasal kita nak jadi ibu macam mana, pasal kita nak jadi mak-mak macam mana kan. Selamat Hari Ibu. Tak terlambat rasanya untuk semua ibu-ibu yang berada ataupun yang mengikuti live Kak Ija ni kan. Jadi hari ni kita nak borak pagi pasal rutin yang biasa kita selalu tak perasan, tapi benda ni adalah perkara biasa dalam tempoh kita menjaga anak-anak kita. Okay? Perkara biasa dalam tempoh kita menjaga baby. Jadi kita kena tahu rutin ni, kita kena tahu benda ni, dan supaya kita boleh mengurangkan Kak Ija kata, boleh mengurangkan baby menangis kan, boleh kurangkan cara, boleh menjimatkan masa kita, memudahkan kita. Jadi Kak Ija nak cerita kat korang, Kak tak tahu korang perasan ke tak, tapi ada beberapa rutin yang korang perlu tahu pasal baby ataupun pasal budak bayi lah kan. Pasal bayi, contohnya bayi yang dah start makan ke, dah start berjalan ke kan, korang kena tahu pasal baby ni dalam proses pembesaran diorang ni. Benda ni adalah perkara yang common. Okey, kena common, korang kena tahu. Kena tahu sangat. Sebab apa? Sebab ianya akan pertama memudahkan kerja korang, keduanya akan memberi korang lebih kesenangan lah, mudah lah. Tak adalah baby korang nak menangis berpanjangan kan. Jadi hari ni Kak Ija nak cerita. Siapa yang ada dengan Kak Ija, minta tolong share, minta tolong like sikit. Siapa yang borak-borak pagi dengan Kak Ija, kalau ada apa-apa nak bincangkan pun boleh kongsikan dekat komen. Okay? Jadi Kak Ija sebenarnya hari ni nak kongsikan satu benda sahaja. Nak kongsikan pasal penyusuan bayi. Pasal penyusuan bayi. Ni bukan Kak Ija nak kongsikan pasal macam mana nak susukan baby. Bukan nak ceritakan pasal macam mana nak bagi susu banyak. Bukan. Hari ni Kak Ija nak kongsikan kat korang rutin baby, rutin penyusuan baby. Yang biasanya kalau ibu-ibu muda dia tak berapa sedar. Dia tak berapa perasan lagi. Tapi benda ni adalah perkara yang korang kena lama-lama nanti korang akan perasan. Okay? Jadi yang pertama sekali, korang kena selalu perhatilah kan. Selalu perhati. Pertama sekali yang Kak Ija selalu perhati berdasarkan pengalaman lah kan. Berdasarkan pengalaman Kak Ija. Bayi-bayi ini, baby-baby selalunya bila diorang nak susu. Macam mana kita nak tahu waktu tu adalah waktu kita kena bagi susu kepada baby. Kak Ija nak cerita kat korang bila waktunya korang kena bagi susu kat baby korang. Okey, selalunya bukan baby menangis baru kita bagi susu sahaja. Okey, bukan selalunya kalau baby menangis lah baru bagi susu. Bukan kan. Kalau korang nak senang, korang nak teratur, macam Kak Ija belajar daripada arwah bapak Kak Ija ya. Bapak Kak Ija sangat pandai jaga baby sebenarnya. Dia seorang yang sangat-sangat lembut dengan bayi. Jadi Kak Ija selalu perhati dia, dan dia selalu marah. Kalau zaman dulu dia selalu marah Kak Ija juga. Okey, kalau Kak Ija lambat bagi susu ke anak ke, Kak Ija tak buat susu waktu-waktu tertentu ke kan, dia akan tegur. Okey.
kena tahu yang baby bila waktu yang paling dia selalu nakkan susu, kita kena siapkan susu dia orang. Contohnya kalau baby yang breastfeed tu korang boleh breastfeed. Kalau bayi yang dah tak breastfeed, korang boleh siapkan susu dia orang lah. Kan? Pertama sekali apabila dia orang bangun tidur. Okey, bila baby bangun tidur tu korang kenalah bagi dia susu dulu. Sebab apa? Dia orang dahaga. Pertama sekali bila baby kita bangun tidur, kita kena bagi dia orang susu dulu. Kalau budak dah 2 tahun ke kan dah menyusu botol, dia orang bangun tidur, teruslah sebelum dia orang bangun tidur tu siapkanlah dulu susu dia orang. Okey, supaya dia orang tak meragam. Tahu kadang-kadang budak-budak ni bila dia dahaga, dia lapar, dia orang akan meragam. Kalau korang nak pergi kerja ke kan, korang nak siapkan barang-barang untuk pergi kerja kan, korang siapkan dulu susu dia orang supaya dia orang tak meragam. Bila dia orang kenyang, dia orang hilang dahaga, dia orang akan kurang meragam baby ni. Jadi bila sebelum baby korang bangun tidur, pastikan korang siapkan susu dia orang kalau dia menyusu botol. Kalau menyusu badan tu korang nampak je dia bangun, terus bagi susu dulu. Okey? Dan bagilah pelukan pagi untuk anak-anak anda. Ciuman dan ucapkanlah salam pada anak anda walaupun dia tak tahu, walaupun dia tak kerti nak jawab lagi. Ucaplah salam sebab apa? Ini akan train diorang daripada kecil sampai ke besar. Nanti diorang bangun pun diorang akan hi kita. Diorang akan senyum-senyum kat kita dulu. Okay? Jadi make sure pagi-pagi bila baby bangun, tak kira lah baby bangun tidur siang ke, baby bangun tidur tengah hari ke, baby bangun tidur petang ke, pastikan korang siapkan susu diorang. Okey, sebelum tidur bagi susu, bila bangun tidur pun kita kena bagi susu. Okey, ini adalah satu. Bila bangun tidur bagi susu. Okey. Yang keduanya, baby selalunya budak-budaknya ni selalunya dia orang akan nak susu apabila selesai dia orang mandi. Okey, bila selesai sahaja baby mandi, okey, selesai sahaja kita mandikan baby, sebelum kita mandikan baby tu kita siapkan susu dia orang. Okey, contohnya kalau kita menyusu badan, lebih senanglah baby lepas mandi dah pakai baju bagi susu. Kalau baby yang tak menyusu badan ataupun baby yang yang menyusu botol, lepas dia orang mandi dia orang akan nak susu. Kena tahu ini adalah kebiasaan. Kan Kak Ija berdasarkan pemerhatian daripada dah jaga anak-anak, anak saudara, adik-adik kan, jadi dah banyak dah jaga dan Kak Ija tahu yang selalunya baby lepas mandi kita dah siap-siapkan dia akan nak susu. Jadi korang kena siapkan susu untuk dia orang supaya memudahkan kerja korang, dia akan kurang merengek. Dia akan senang, akan kurang merengek. Kita tak nak baby asyik merengek je kan, tak larat nak jaga. Okey, pertama bila dia bangun tidur mesti kita bagi susu. Kedua, lepas dia mandi kita bagi susu. Yang ketiganya lepas dia berak ataupun lepas dia buang air besar. Okey, kita dah tukar-tukar pampers dia kan, dia dah bersih. Korang bagilah dia susu. Sebab apa? Dia akan rasa dahaga bila dia pergi toilet. Maknanya bila dia membuang tu dia akan rasa sedikit dahaga. Bagilah lagi susu kalau baby menyusu badan ataupun menyusu botol. Kalau susu botol tu siapkan susu dia orang. Jadi dia orang akan kurang merengek, kurang sangat. Dan korang kena tahu lagi satu, seandainya baby korang ni dah start makan, okey, dah start makan, baby dah start makan. Jadi saya tak nak bagi dia kuat merengek juga. Baby 7-8 bulan, bagi baby makan dengan air. Maknanya kena ada air waktu baby makan. Sebab apa? Dia akan dahaga bila dia makan. Okey, dia akan dahaga bila dia makan. Jadi bila dia sambil makan tu dia memang akan nak air. Jangan bagi baby makan tanpa air. Okey, kena ada air. Okey, air untuk baby ni adalah sesuatu yang perlu lebih banyak. Sebab apa? Dia aktif. Baby kan aktif. Dia main-main sekejap. Dalam masa sejam macam tu bagi sikit air. Bagi sedikit air. Kalau baby yang dah boleh minum air masak, boleh bagi air masak. Kalau tak, bagi susu. Okey, supaya baby korang kurang merengek. Ataupun korang boleh buat schedule waktu susu. Boleh juga untuk bayi-bayi yang baru lahir, kita schedulekan waktu susu dia. Setiap berapa-berapa jam kita akan bagi dia susu. Setiap jam bagi susu. Supaya
dia kurang merengek. Sebenarnya jadual bagi susu pada baby ni adalah sangat-sangat penting supaya baby kita kurang merengek dan bagi kita lebih kemudahan. Jadi tak adalah baby tu menangis. Kenapa menangis ni? Oh, terlupa bagi susu. Tak ada. Kan? Jadi itu perkongsian Kak Ijah pagi ni supaya korang tahu yang baby selalunya bila dia bangun tidur, dia lepas makan pun kadang-kadang dia nak susu, dan lepas dia mandi dia nak susu, lepas dia buang air dia pun nak susu. Sebelum dia tidur pun dia nak susu. Jadi ini adalah waktu-waktu yang baby memang akan suka dapat susu. Okey, kalau korang plan nak tidurkan dia, korang dah siap-siap. Jadi korang tak susah. Macam tu. Okey? Jadi sekian dulu perkongsian Kak Ijah daripada pagi ni. Kak Ijah harap korang dapat input pasal waktu-waktu bila baby korang akan nak susu. Kan? Sebab apa? Sebab ramai orang tak perasan. Kadang-kadang baby tu menangis. Kan? Kita kata kenapa budak ni asyik merengek je. Rupa-rupanya dia dahaga. Dia dahaga. Kita tak perasan. Nak baby yang tengah main-main, yang tengah start main. Kan? Dalam 7-8 bulan tu kan dia orang akan merengek bila dia orang dahaga. Kita pun kadang-kadang lupa. Sebab apa? Dia tengah aktif, kita tak perasan kan. Jadi kena ingat yang waktu penyusuan baby tu penting supaya dia tak dehydrate, supaya dia lebih bertenaga kan. Jadi untuk adik-adik kat luar sana, saya ucapkan selamat pagi, jadi wanita hebat, jadi wanita knowledgeable, jadi wanita yang berpengetahuan, jadi wanita yang boleh membantu keluarga. Dan make sure korang plan apa yang korang nak buat. Dan bagi mereka-mereka yang nak menambah pendapatan, Kak Ijah nak buka peluang kepada mereka-mereka yang nak menambah pendapatan. Contohnya dah PKP ni banyak duit nak guna kan, dah rasa macam seronok duduk rumah kan, dah berapa bulan dah ni kita duduk rumah, kan rasa seronok duduk rumah nak jaga anak je, dah malas nak pergi kerja contohnya kan. Bolehlah PM Kak Ijah dekat bawah tu kata saya nak berniaga. Jadi kita orang akan assist korang yang nak berniaga, yang nak meningkatkan pendapatan, yang serius betul-betul nak menambah pendapatan keluarga, yang betul-betul nak jana pendapatan. Boleh type saya nak jana pendapatan dekat bawah supaya tim kami boleh hubungi anda dan boleh bantu anda jana pendapatan. Okey? Sekian dulu daripada Kak Ijah, kita jumpa lagi. Bye-bye.